peserta hari ini ya yang menghadiri webinar ini, saya telah sediakan satu rumusan ya, dan rumusan ini telah pun saya share melalui Dr. Azimah yang di mana beliau akan share kepada semua lah ya. Saya juga harap semua dapatlah ya. Boleh diperbanyakkan, digunakan di kampus masing-masing ya. Baik, apa yang saya buat di kampus saya ya, saya beri kepada semua PD-PD ya, saya laminate macam ni. Ya, laminate ya, dan boleh bawa ke mana-mana. Tak rosaklah kalau kertas dia apa kan, koyak-koyak dan sebagainya. Jadi saya dah buatkan satu rumusan dalam bentuk jadual ya. Okey, kita lihat di sini pentaksiran ya, yang atas ni hanya maklumat pentaksiran, tugasan ya, siapa yang menggubal ya, siapa yang moderate-nya ya. Moderator ni kita boleh yang membuat moderasi lah ya, siapa ya. Dan untuk amali ya juga begitu. Ini semua maklumat daripada buku panduan ya. Baik, untuk pemeriksaan dan moderasi pentaksiran berterusan ya, kita tengok di sini, fokusnya di sini. Boleh nampak ya? Boleh? Boleh nampak? Boleh. Alright. Kalau kita lihat di sini, bilangan pemeriksa 2 atau lebih ataupun seorang. Ya. Jadi proses penyelarasan sebelum pemeriksaan ya, kalau seorang tidak perlu buat. Kalau 2 atau lebih, maka ketua pemeriksa ni dia memilih satu sampel. Satu sampel di sini sekurang-kurangnya satu. Kalau ada setengah kursus, katakan 300 pelajar, banyak sampel, nak buat 2, 3, boleh, tak salah. Tapi sekurang-kurangnya satu. Ya. So ada yang setengah kata tak boleh buat 3. Tidak, ya boleh ya. Kalau ramai 10 orang pemeriksa, bolehlah tambah. Ya, nak tengok consistency of marking ya. Tapi di sini dinyatakan satu ni sekurang-kurangnya lah ya. Jadi pilih secara rawak, jalankan penyelarasan. Yang ni saya rasa bukan something baru. Everyone has been doing this ya. Jadi semua pemeriksa menyemak berdasarkan skema atau rubrik. Dan di sini sebenarnya rubrik kita dah sediakan awal, dah bincang dengan pelajar ya. Dan sekiranya apabila kita memeriksa, kita masih boleh buat penambahbaikan. Bukan tukar rubrik ya, tapi penambahbaikan dari aspek mungkin kita luaskan ke, kita perdalamkan ke kandungan-kandungan yang boleh kita terima. Kadang-kadang bila kita memeriksa, kita nampak ya, ada je point ataupun fakta-fakta yang masih kita boleh terima dalam jawapan pelajar itu ya. Okey, dan seterusnya untuk pemeriksaan, pemeriksa menggunakan di sini saya tekankan pen merah ya, mengikut skema. Ni makinlah masa makin ya, menyampaikan maklum balas ya. Maklum balas ni sangat penting ya. Kalau sekarang ni kita banyak guna online di GC, kita boleh berikan return. Mereka turn in, kita dah mark, kita return, kita berikan maklum balas dalam message tu ya, dan pelajar jawab. Okey, itu sebagai buktilah maklum balas. Kita dah tak perlu lagi menggunakan borang ya. Catatan-catatan semua dicatatkan dalam tugasan pelajar ya. Apa dia feedback yang kita nak beri kepada pelajar ya. Ataupun kita ada setengah pensyarah nak gunakan rubrik, catat dalam rubrik, highlight jawapan mereka di mana pun boleh ya, je sebagai satu mode of komunikasi ya. Komunikasi kita nak memberikan maklum balas semula kepada pelajar kita ya, dan seterusnya isi borang markah ya. Kemudian ini pemeriksaan. Selepas pemeriksaan kita perlu buat moderasi sekiranya ada 2 atau lebih pemeriksa. Kalau seorang pemeriksa, dia memeriksa sajalah sama ya, proses ini. Untuk seorang pemeriksa tidak perlu moderasi. Okey. Baik, untuk 2 atau lebih ya, ketua pemeriksa pilih 3. Ya, yang ni biasalah kita buat kan ya. Kalau jumlah lebih pada 15 pelajar, kalau kurang pada 15 seorang, satu saja tugasan sebagai contoh ya, setiap kelompok. Dan dia mestilah mewakili semua pemeriksa. Kalau katakan di sini ada 5 pemeriksa, kita perlu pilih 3 tugasan, 9 tugasan lah, 3 tinggi, sederhana, rendah kan, 9 kan ya. Kalau 5 pemeriksa maksudnya
akan ada pemeriksa yang kita akan pilih 2 sampel. Ada 1, ya. Kalau katakan kita ada 13 pemeriksa, maka sampel ini bukan 9 dah, dia 13. Sebab dia perlu mewakili daripada semua pemeriksa. Boleh ya? Okey, kemudian ya, ketua pemeriksa akan masukkan dalam borang moderasi, ya, dan kita lihat first cycle kalau ada lebih atau 5 atau lebih, ya, kita perlu ada pusingan kedua. Ya, yang ni semua prosedur lama, ya, sama. Untuk yang pengesahan, kita hanya buat tugasan cemerlang dan gagal sahaja, ya. Guna pen hijau, ya, untuk tugasan cemerlang, ya. Persetujuan, perlu dicatatkan markah persetujuan dalam tugasan yang cemerlang. Yang gagal disemak oleh pemeriksa kedua, pen hijau. Jika lulus, ikut markah pemeriksa kedua. Jika gagal lagi, maka KJ perlu lantik seorang lagi pemeriksa, ya, untuk memberikan markah muktamad. Okey. Di sini saya nyatakan poin pen umum. Kami di IK kami nak suka, ya, guna asingkan warna. Tapi dalam buku panduan memang kita tidak nyatakan warna pen dah, ya. Sebab ada yang kata susah nak dapat pen ungu lah dan sebagainya. Tapi kita amalkanlah, ya, pen. Sebenarnya warna-warna pen ni dia merupakan satu SOP yang standard oleh badan-badan pentaksiran, ya. Okey. Untuk seorang pemeriksa, ya, kita lihat sini memang tidak perlu moderasi tetapi perlu pengesahan, ya, tugasan yang amat cemerlang. Sorry, di sini, ya, saya tertinggal amat cemerlang dan tugasan yang gagal sahaja, ya. Okey. Untuk peperiksaan skrip pula, untuk peperiksaan, ya, tadi tugasan kerja khusus 1 sampel tapi peperiksaan 3 sampel skrip, ya. Okey. Masih lagi kita guna borang BP1 kan, ada lagi kan, ya, dan menyemak sampel skrip ini, ya. Kalau seorang pemeriksa tidak perlulah, ya, dan proses pemeriksaan sama, ya. Memang ada setengah tu tidak tulis komen langsung, tak boleh lah, ya. Kenapa kita kata komen? Walaupun kita tidak berikan skrip jawapan ini pulang kepada pelajar, kita tidak beri maklum balas, tetapi kita perlu tuliskan justifikasi markah yang kita beri, ya. Okey, kemudian moderasi diperlukan sekiranya ada 2 atau lebih pemeriksa, ya. Sama prosedurnya seperti dalam kerja khusus, ya. Memilih 3 skrip jawapan secara rawak, ya, yang diperiksa oleh setiap pemeriksa, ya. Tadi 3 kategori tapi yang ni ialah 3 skrip dari setiap pemeriksa. Kalau ada 10 orang pemeriksa, 30 skrip. Seorang kena hantar 3 kepada ketua pemeriksa, ya. Dan selepas moderasi, isi dalam borang pentaksiran berterusan dan peperiksaan kita panggil dulu BKKP, sekarang ni dah nama baru BPBP, ya. Okey, dan seterusnya moderasi sama juga, kes cemerlang, ya. Kes amat cemerlang, ya, dan kes gagal, ya. Cemerlang ni maksudnya amat cemerlang di sini, ya. Okey, dan untuk seorang pemeriksa juga perlu pengesahan, ya, tugasan ataupun skrip amat cemerlang dan skrip gagal. Okey, baik. Itu tadi rumusan tentang pemeriksaan, ya, yang telah saya kongsikan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Balik semula kepada Dr. Azimah.